Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ini, Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam kita bincang lagi tentang syarat-syarat solat, dan kita habis dah dari segi poin-poin utama tu, iaitu 8 perkara. Syarat solat pertamanya Islam, yang kedua memayis, yang ketiga masuk waktu, tahu masuk waktu, yang keempat tahu solat fardu sunat, beza fardu sunat, yang kelima suci dari hadas kecil, yang keenam suci dari najis, yang keenam ni panjang lah, suci dari najis ni panjang, bica. Yang ketujuh tutup aurat. Yang ke-8 adab kiblat lah. Kita bincang ni adab kiblat panjang kot sikit. Jadi antara perkara dibincangkan dalam mengadap kiblat ni, solat atas kenderaan lah, setara mana boleh, setara mana tak boleh. Kita nak bincang lagi, nak sambung lagi solat fardu atas binatang kenderaan lah. Dan ada 3 syarat. Okey. Kita baca pula. Hak sunat tu secara umumnya boleh lah. Cuma kalau boleh kat start dengan semaya tu menghadap kiblat dulu kau dah. Kalau tidak suka lah. Kalau suka tu biar lah. Tapi kalau solat fardu ni kaedah dia lain sikit, dia ketat sikit lah. Kita nak bincang. Tidak diperbolehkan orang yang solat fardu di atas binatang tunggangannya, melainkan apabila telah memenuhi 3 syarat. Kalau nak semaya atas kenderaan, dia kena 3 syarat. Pertama, hendaklah kenderaan itu berhenti. Kena berhenti kenderaan kata nak, baru boleh semaya fardu dia. Yang kedua, yang menghadap ke arah kiblat sepanjang solatnya. Tak boleh sebahagian dia. Sepanjang solat kena semaya secara menghadap kiblat dah. Yang ketiga, dilaksanakan dengan lengkap semua rukun-rukun solatnya. Jadi dia kena diri, kena rokok betul dah. Dia kena betul-betul ikut cara dia lah. Ikut rukun semaya dia. Tak boleh macam semaya sunat dia. Tu asal je lah. Zaman dulu dia naik tu memang tak ada masalah. Dia memang boleh berhenti lah. Naik kuda, utah kau boleh berhenti. Masalah kita lah ni naik kereta bel, naik kereta api dia. Bagi tak boleh berhenti tu kan. Bah apa kalau berhenti, kena berhenti lah. Ada tempat berhenti, kita kena ikut timing dia lah. Ngajah dia ikut timing boleh semaya. Berhenti setengah jam kau dah semaya jamak lah. Tapi kalau kereta api ni payahlah. Kereta biasa, kereta bel ni payah lah. Nak berhenti mana lah. Okey. Adapun kalau binatang ditungganginya berjalan atau tidak menghadap ke arah kiblat dalam seluruh solatnya, tengah bergerak . Okey, lepas tu dan tidak dapat dilaksanakan secara lengkap seluruh rukunnya. Ya, naik kenderaan itu bergerak, tak boleh nak rukun ni tak boleh sempurna bergerak, duduk dah dia. Maka tidak boleh baginya solat fardu di atas kenderaannya. Ikut air benang tak boleh lah semaya fardu atas kenderaan lah. Ikut surat sunnah lah, ikut kaedah asal dia. Tapi jika takut turun akan ditinggalkan kawannya dah. Ni lagi masalah rombongan lah. Kalau kita naik kereta api kau tu, bukan masalah tinggal je dah. Memang tak boleh turun pun dah. Turun mana dah? Kereta api dah. Jadi takut tinggal ke kawannya atau lain-lainnya, sebab-sebab lain lah. Tak boleh nak berhenti juga . Maka hendaklah bersolat di atas kenderaannya, berjalan ke arah tuju dengan isyarat. Jadi dia kena semaya. Kena ikut tu lah. Kena ikut kenderaan dia nak mana, tak boleh berhenti dah. Melaksanakan rokok dan sujud dengan menundukkan kepala. Kena tunduk lah. Kemudian diulanginya solat. Dia kata dia. Tapi semaya ni kena qadha, kena ulang semula semaya dah. Kerana Nabi SAW tidak mengerjakan solat fardu di atas kenderaannya. Tu hadis-hadis ni kita baca memang Nabi tak pernah lah semaya atas kenderaan untuk semaya fardu. Nabi akan berhenti dah mana-mana untuk semaya dah.
Dan kerana jalan binatang itu menempah jalan kaki manusia dengan alasan diperbolehkan tawaf di atas kenderaan sekalipun yang berjalan bukit manusia. Jadi dia kata jalan binatang itu jadi binatang itu macam jalan kaki juga dia kata dah. Nah, jadi dia boleh berhenti boleh apa gitulah dah. Contohnya kata kalau boleh tawaf. Selain dengan kapal dah, berbeza dengan kapal binawa panggil dah bahasa dulu dah. Tapi kapal dah. Binawi dah. Nah, ini kapal ni yang berlayar. Kapal yang bernawa dan benawi katanya. Kapal yang berlayar kerana kapal disamakan dengan rumah. Dapat didiami selama sebulan atau setahun bahkan lebih. Lain dengan kapal ni tak boleh kena main mudah-mudah, dia besar dah. Dan juga straight dah, tak boleh nak kena ada dia macam rumah dah. Kalau kenderaan ni boleh berhenti. Macam kereta ke apa. Gitulah keadaan yang asalnya. Kadang-kadang naik kapal tu setahun pun ada dah. Setengah turun darat. Macam-macam lah. Okey. Berbeza pula dengan tanduan yang diangkat oleh beberapa orang. Kerana jalan tanduan itu dihubungkan pada semua yang mengangkat tanduan itu. Gapo tu tanduan. Kati tu sebenarnya. Kati kita jalan kati jalan kanan. Bukan kepada orang yang bersolat di atasnya dah. Dan lagi perbezaannya bahawa binatang kenderaan itu tidak dapat dikuasai, yang hanya berjalan menuju satu arah namun jalannya selalu berubah yang berbeza dengan orang mengikut tanduannya. Ni ni apa? Pikul atas utuh atas orang ke gapo lah maksudnya. Kita bicara istilah dia benda hak kat atas bahu ni ataupun atas kuda atau gapo dah. Macam rumah atas tu dah. Dapat difahami dari apa yang dihuraikan di atas bahawa jika ada orang memegang tali binatang kenderaan yang mudah dikendalikannya untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau binatang yang mudah kontrol untuk hadapkan ke arah kiblat. Boleh bersolat fardu di atasnya dengan melengkapi semua rukun-rukunnya. Kerana jalan binatang pada ketika itu tidak dikaitkan dengan jalan binatang itu sendiri, tapi kepada jalan orang yang membimbingnya. Kalau boleh kontrol molek, ataupun dia boleh menghadap kiblat semua, boleh rukun sembahyang boleh sempurna, tak apalah boleh sembahyang atas tu dah. Siapa yang bersolat dalam Kaabah atau di atas Kaabah diperbolehkan, namun disunatkan dalamnya. Sunnahnya dalam Kaabah bukan atas Kaabah. Kalau nak sembahyang atas Kaabah tu boleh, nak atas atas Kaabah pun dah. Harus, tapi sunnahnya sembahyang itu dalam Kaabah, bukannya di atas atas Kaabah, bukan atas bumi Kaabah. Tunggulah kita bincang sikit tadi dah. Jadi secara umumnya kena usahalah. Kalau kita tak ramai dah, kita naik kereta bas, orang Islam sikit. Contoh kita ke Jepun ni, hak lain tu Jepun saja dah. Dan kita ni seorang dua orang, kata 10, terik-terik pun 10 orang, tak ramai lah dah. Jadi kita boleh beroleh-oleh semaya tempat dia tu, tak apalah semaya tempat dia tu. Boleh berdiri sempurna lah. Tanya pramugari ke apa, mana arah kiblat lebih kurang. Jadi kita menghadap arah yang situ lah. Tanya lebih kurang masuk hati ke apa dah. Tapi kalau kita atas ketubai yang semua orang Islam nak pergi Mekah ke apa dah, ataupun kita boleh dah memang tak mak 100 200 cakap nak gitu tempat tu dah memang tak ada lah, Oleh sebab itu semaya lepak duduk masing-masing lah. Jadi kena usaha sedaya mungkin yang boleh lah. Jadi dia maafkan lah tak menghadap kiblat apa-apa kerana itu sukar. Atas ketapi dia. Atas ketapi pun begitu juga. Cuba menghadap kiblat dulu. Kalau kita tahu arah dia, tanya orang ketapi ke, atau tengok petanya arah dia lebih kurang. Lepas tu cuba berdiri dulu. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Nak tombel ke apa,
duduk masa taklih tu. Gitulah. Lepas tu tak payah qada lah, kaedah kitanya. Sembahyang tidak ada qada. Ya. Dia tak boleh qada kecuali benda-benda yang betul-betul meragukan ataupun rasa tak yakin benar, baru boleh. Tidak, ia kena qiyasah macam. Okey, lepas tu kalau bersemayam dalam Kaabah, hendaklah menghadap ke dinding Kaabah atau ke pintu yang tertutup. Jangan pintu terbuka pula, pintu yang tertutup. Jangan menghadap ke pintu yang terbuka terkecuali dasar pintu itu agak tinggi, sekira-kira 2/3 hasta atau lebih. 2/3 hasta ni lebih ke atas, ke atas sutrah lah. Cukup jadi sutrah. Jadi biar tidak menghadap keluar lah, kecuali ditutup ke ataupun ada benda yang mahal itu 2/3 hasta dah. Kalau bersolat di atas Kaabah, hendaklah menghadap ke sesuatu yang agak tinggi juga nak. Macam dalam Kaabah lah. Baik yang menjadi satu dengan bangunan Kaabah seperti dinding yang mengelilingi atap Kaabah atau yang dihubungkan dengannya dah. Seperti tongkat yang dipaku atau yang menopang atapnya, atau kayu yang menonjol di atas Kaabah. Dengan menghadap kepadanya, sahlah solatnya kalau telah menghadap pada satu bahagian dari Kaabah, sekalipun jika jarak jauhnya melebihi dari 3 hasta. Jadi pentingnya menghadap ke arah Kaabah kalau ada benda-benda tinggi kau kait dengan Kaabah lebih 2/3 hasta lah. Ni 1 hasta ni tak 2/3 hasta kira lebih kurang gini lah. Jadi bolehlah kalau tinggi setengah tu bolehlah kita menghadap tu, soalnya kita menghadap kepada sebahagian daripada Kaabah ni. Atau keluar setengah tubuhnya dari udara dalam ruangan Kaabah. Keluar daripada ruang Kaabah, tapi kena menghadap Kaabah lah. Berbeza dengan rumput yang tumbuh di atasnya atau Kaabah, atau tongkat yang tidak dipaku dan tidak disemin, seperti yang hanya ditancapkan di atasnya saja. Kerana kedua ini tidak dianggap sebagai bangunan dari Kaabah. Jadi kalau kita pacok ke apa atas Kaabah tu, ini bukan Kaabah lagi dah, bukan binaan Kaabah dah. Jadi tak boleh lah semayang gitu dah. Semayang atas Kaabah. Jadi tancap tu tak boleh. Kalau paku lekat dekat Kaabah tu macam satu binaan boleh lah. Okey gitulah. Tetapi kalau Kaabah tidak mempunyai atap yang disebutkan tadi, maka tidak boleh solat di atasnya. Dan siapa yang langsung lihat Kaabah dan tidak ada yang melindungi antaranya dan antara Kaabah, umpamanya orang berada di antara Masjidil Haram atau yang berada di atas gunung Qubais atau di atas atap gedung tempat tinggalnya, maka tidak boleh melaksanakan selain dari apa yang dilihatnya tadi. Dan tidak boleh dipegangi apa dikatakan orang sekalipun dan orang dipercayai dalam menentukan arah kiblat. Dan kita nampak kita kena betul-betul kena menghadap angkat Kaabah lah, tak percaya kat orang saja dah. Dia tidak boleh beristihad dan tidak boleh juga bertaklid pada orang lain sekalipun ia dianggap mampu beristihad. Kenapa? Kerana nampak dengan butir mata dah, kalau dekatnya. Kerana ia sudah mengetahui arah kiblat dengan penglihatan matanya sendiri dan dapat menyentuhnya sendiri. Kaabah nampak depan mata dah. Ini dikiaskan dengan seorang mujtahid yang telah menemukan nas. Jadi kalau orang temu nas, belajar ke IPH, dia kena ikut ilmu dia lah. Tak kira keluar daripada mazhab ni tak. Kita tak boleh marah. Kita tak boleh kata tu PhD kepala siapa, apa tak boleh lah. Kerana kita wajib mengikuti ilmu kita, mengikuti dasar-dasar keadaan. Nah, gitu. Jangan ekstrim sangat lah benda tu apabila kita belajar. Ya gitulah pembelajaran dari pengajian ni masing-masing tidak sama dah. Kadang-kadang nak guna dia terasa mazhab lain tu lebih kuat dengan dia belajar IPH dah. Dia taklid juga bukan ya istihad pun dah. Ustaz-ustaz kita ni dah walaupun PhD pun dah. Taklid tapi taklid dengan kata ada ittiba' dah, ada tengok dalil dah. Dengan ilmu jugalah, bukan taklid buta gitu dah. Taklid pada atas sikit. Jadi dia terpaksa ikut ilmu dia, dosa dia pula. Kita sedar lah kata suruh ikut sama mazhab, tapi dia nak orang ni dia belajar dah. Nasib dia lah, dia belajar kena ikut ilmu dia dah. Dosa kalau dia nak
kaki ikut mazhab kalau dia tahu ada pendapat yang dia mengikut dia lebih kuat. Gitulah ilmu dia. Dia fahami dari huraian tadi barang siapa yang berada dalam Masjidil Haram sedangkan ia buta. Dia ada Masjid Haram tapi dia buta dah. Nah, lepas tu atau dalam kegelapan hanya keyakinannya dengan perantaraan Tuhan. Dia ni buta ataupun gelap. Kalau tak buta gelap sehingga ke dia ni boleh guna sentuh ke gapo nak tahu Kaabah mana. Jadi boleh setuh tak? Atau diberitakan oleh sesuatu jemaah yang jumlahnya mencapai bilangan mutawatir. Tapi ataupun orang lain rojak lah. Nah. Dia orang lain tu ramai lah. Bukan seorang rojak dia. Dah. Sambil yakin lah. Kata sini ke belak dah. Pekat ramai 3, 4, 5 orang ramai lah dah. Atau melalui tanda seperti yang telah diketahuinya suatu dalam masjid. Dah. Ikutlah. Tanda-tanda ni maksudnya kiblat. Kalau ia bersandar maka berarti ia menghadap ke arah kiblah. Kaabah lah. Kalau sandar ke benda gitu nak tanda dia. Atau diberitahukan oleh sekelompok orang yang jumlahnya mencapai nama mutawatir. Ataupun ramai ada dia ni. Bilangan tawatur. Mutawatir ramai dah. Tetapi kalau tidak dapat lihatnya Kaabah atau mungkin dapat lihat tapi ada sesuatu yang melindunginya, umpamanya gunung atau rumah, maka wajiblah mengikuti berita orang yang dapat dipercayainya yang beritahukan tentang arah Kaabah dan ia tidak boleh beristihad sekalipun saya atau perempuan. Itu boleh istihad kalau benda tu boleh ada orang tahu lah. Kalau orang tak tahu baru dia istihad. Kalau ada orang biasa orang lama situ, orang tempat test tahu dah kiblat, kita kena ikut kiblat dia. Gitu jugalah kita di hotel ke apa dah. Tanya pengurus hotel, tempat dia dah. Jadi kita lebih utama kan orang lama di situ lah. Umpamanya katanya, aku melihat Kaabah di arah ini, maka tidak perlu melihat Kaabah dengan naik ke atas gunung. Dia orang tu aja. Ni arahnya, dia orang lama sini lah. Kalau dia orang baru tu lain lah. Tak boleh percaya kot. Ni orang dipercayai dah. Atau tak perlu naik atas gunung kau, ataupun naik atas rumah kau, atau masuk ke dalam masjid kerana sulit. Melainkan jika ada sesuatu yang melindunginya yang baru, yang tidak diperlukan atau baru dibuat oleh orang lain dengan sengaja dan dapat dihilangkan. Jadi tak perlu dia naik atas gunung, dia percaya pada itulah nak. Tak perlu pergi ke masjid mana-mana cari masjid. Kalau dia tak yakin ada benda selindung ke apa tak yakin, tidak perlu ke dia tak yakin lah atau baru dibuat oleh orang lain dengan sengaja. Jadi benda tu jadi waswah, ada tanda-tanda kiblat tu waswah ke apa. Maka barulah dia istihad. Dalam keadaan ini diwajibkan melihat Kaabah dan tidak boleh beristihad kerana adanya berita dari orang yang dipercayai yang lebih kuat dari istihad. Tapi kalau kita ada berita orang yang dipercayai lebih kuat daripada tentang kiblat tu, kita kena ikutlah dah. Kerana itu ia tidak boleh beristihad selama ada yang lebih kuat dari istihad. Seperti berita dari orang yang dipercayai yang melihat mihrab. Yang dapat dipegangi iaitu mihrab masjid ke tanda kiblat lah mihrab masjid ni. Dalam negeri yang besar atau negeri yang kecil. Jadi orang tempat lah orang tahu situ. Tapi banyak orang bersolat dalamnya dah. Dan tidak ada yang menentangnya dan tidak pula bertentangan dengan tanda kiblat. Jadi kita percayalah tanda kiblat masjid tu tak usah kita kira. Ambil protektor ke, tengok peta ke, GPS ke apa. Kalau benda tu telah jadi orang ramai ada semaya kiblat lah kita pakailah percaya tak wajib usul lah. Kalau usul belaka banyak kau kita tak boleh susah hidup kita ni tak. Orang ni sebelah halal ke tak halal masalah lah kita kena kira dia Islam jual. Dia Islam uruskan, kita yakinlah itu. Ataupun zon besar ia jual benda halal gitu lah dah. Dan dosa salah bila kita suka buruk ni sebelah mana sebelah ke dak aja dia dak tanya tu jadi was-was dia boleh menyakiti orang jadi dosa dah.
Umpamanya berita dari orang yang dipercayai yang katanya telah kulihat jemaah orang Islam bersolat ke arah ini. Jadi ada royak ni, orang tengok ramai-ramai di mai masjid ni ataupun tampak orang rombongan besar ni semaya arah ini. Jadi dia berita gitu kita kena percaya lah. Tetapi diperbolehkan beristihad pada arah mihrab tadi ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit kerana mungkin terjadi kekeliruan tentang letaknya, namun tidak boleh beristihad terhadap arah dan tidak mungkin lagi tersalah. Jadi kalau lah kita tak tahu dah, tidak yakin mana dah, mungkin kanan sikit, mungkin kiri sikit, kita boleh dah ubah sikit-sikit dah. Tidak kuat sangat dah. Dia kan, dan kita meraihkan pendapat bukan ain tapi jihad arah Kaabah saja pada dah. Boleh lah kita pakai gitu lah. Tapi kalau arah tu nampak jauh sangat, dah jihad tu jauh sangat, tak boleh lah. Nah, kita dekat sikit-sikit kan berubah ni. Cuma jangan ada kepercayaan karut lah setengah tu. Jadi tak email pisah kanan sikit lah. Ada. Ataupun dia sebenarnya was-was lah. Tak percaya. Boleh lah. Kalau kira was-was tu boleh. Tapi ada jangan karut lah. Saya tengok ada setengah tu pisah. Lebar ni yang ngaji pondok mana. Dia pisah kanan sikit kiblat dia dah. Bukan dia tak yakin kan. Alah kata sikit dah. Setelah kita zaman kita ni penuh dengan keyakinan dah. Kalau betul kiblat tu dah cek dengan alat dia. GPS dah. Dia guna ni boleh cek arah ni. Guna Google Map atau Earth. Google Earth dah. Kita ketahui kiblat tu kalau kita yakin lah. Tak salah kanan sikit ke kiri sikit dah. Lepas tu kata Subki. Imam Subki dah berkata dah. Boleh saja mengikut mihrab orang Islam apabila ijtihad mereka ternyata tidak salah. Jadi, percayalah mihrab ni tempat orang semaya ni. Tidak nyata salahnya, kita nak pakai tak salah lah dah. Tapi kalau ternyata salah maka tidak boleh mengikutinya. Ini selain dari mihrab Nabi SAW. Sedangkan mihrab Nabi SAW tidak mungkin salah. Kerana Nabi SAW menghadapnya, kerana itu tidak boleh beristihad sekalipun sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan. Dan apa yang telah diletakkan oleh Nabi tak mungkin tersalah sedikit pun. Jadi masjid Nabi tu betul ke salah pun Nabi istihad gitu kena pakai lah. Tak tahu dah kalau ada perubahan lah. Super sungguh ke tak. Pasal zaman dulu je tak ada macam alat zaman moden ni tak. Tepat arah kiblat dah. Dia boleh kira tepat lah kira tak. Sudut-sudut tertentu dah. Tapi zaman Nabi mana ada lagi teknologi macam tu dah. Jadi dia kata nak pakai hak nak percaya Nabi dah. Kalau orang lain tu tak percaya pun tak apa, nak kaji sendiri pun tak apa dah. Kalau sampai Madinah Mekah lah, Nabi Madinah ni, masjid Madinah tu kita nak percaya lah pasal waktu lah arah Nabi semaya. Kena percaya kot dah. Tapi kalau hak lain tu kemungkinan salah tak ada, kita boleh cek dah. Kita tak percaya, kita ada alat dah. Kalau kita tak ada alat tu tak lah, kena percaya dah. Kalau kita ada alat canggih, boleh cek kiblat. Kita tak percaya pun tak apa, ikut kiblat kita. Walaupun kiblat orang tu salah, kita kena ikut kiblat kita kaji lah. Kita nak istihad sangat. Tapi berita dari orang yang tidak dapat dipercayai. Ada orang royak tu kita jenis nipu bangar dah. Jadi gua bewak sama dah. Seperti berita dari orang yang fasik atau anak-anak, maka berita dari mereka tidaklah dapat diterima dah. Tidak terima dah. Kalau berita tu orang kiblat ikut ni dah, anak-anak, kita tak wajib terima dah dah. Fasik kau kadang-kadang. Dan kalau tidak ditemui orang yang dapat dipercayai pengetahuannya dan juga tidak ada yang dapat disamakan dengan berita itu, sedangkan imam pun berijtihad kerana tahu akan tanda kiblat, maka wajib atasnya berijtihad dan haram bertaklid kerana mujtahid tidak boleh bertaklid kepada sama mujtahid. Jadi hak ni kita ni kalau kita temu orang dapat dipercayai dah pengetahuannya, ataupun ada beritanya tak sama orang gini, sedangkan dia mampu guna kaedah-kaedah ilmu dah, guna kompas, guna geografi, guna kaedah-kaedah ilmu, dia pun ijtihad, maka wajib ijtihad dah. Walaupun dia kata dia bukan mujtahid mutlak pun, ijtihad tentu kiblat ni boleh. Sebahagian daripada perkara agama, tidak semua bukan mujtahid mutlak, tak mujtahid muqayyad pun tidak, tapi rendah lagi yang pentingnya benda tu kita boleh kaji perbahasan dia di sudut kaedah-kaedah ilmu, maka kita boleh ambil pendapat walaupun bertentangan dengan mazhab kita yang asal. Begitu juga sini dah, kiblat ni begitulah. Adapun dalil orang yang menunjukkan arah kiblat sangat banyak yang disebutkan dalam pelbagai-bagai kitab yang ditulis oleh para fuqaha.
Jadi kalau nak cerita orang kita cari ke orang ni banyaklah dah. Dan tak tanyalah sahih apa mutawatir ke dak ataupun khabar ahad dah. Dak. Kira ni banyaklah. Dan antara ni Masyhur sendiri pun dia kitab dia pun banyak dia alum ke apa. Cerita bagaimana pakai kiblat atas percaya. Masjid kiblatan ni dua kiblat tu. Dikatakan di semaya tu dua kiblat, tengah semaya tu dua kiblat. Dah. Mula ngadak kau ni, ngadak ke Baitul Maqdis atau Baitul Qaddas. Lepas tu baru tukar ke Mekah. Jadi 120 dah ada nama sini. Jadi sore je berita dengan cerita dalam hadis tu kan. Jadi percaya dengan aku kan. Oleh kerana itu para fuqaha yang di belakang tidak lagi perpanjang ke huraian dalam masalah ini. Kerana mereka merasa sudah cukup dengan huraian orang-orang terdahulu. Nah, kadang-kadang kitab dulu ni tempat lagi dah. Imam Syafi'i ini dia tak perici. Kalau kita baca kitab Al-Ummu dia tidaklah detail sekarang ni nak. Dia banyak hadis. Kitab Al-Ummu ni dia kata kitab hadis. Ada kuat ada nama gitu nah. Kitab hadis lah. Tapi memang macam kitab hadis. Jadi kita cari lah orang-orang terdahulu lah. Jadi kita tak sebutlah pada dalil dulu. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i bahawa dalil lebih kuat untuk menentukan arah kiblat itu sendiri melalui bintang kutub. Ni Imam Syafi'i kata tengok bintang. Kita tak ada ni bintang-bintang ni. Nak tahu kiblat kau nak tahu arah. Tapi terbaik kali Imam Syafi'i kata bintang. Bintang kutub. Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah menerangkan bahawa dalil yang terlemah dan dari segala dalil menentukan arah kiblat itu adalah arah angin. Arah angin ni tak tentu dah. Paling mudah lah kalau kita tengok angin, tanda dah arah kiblat. Dan yang terkuat adalah bintang kutub utara. Bintang ni sebab dia tak berubah kedudukan dia dah. Nah, memang dengan bumi kita kecil ni, bintang tu arah sama lah. Dan ini memang sudah dikenal semenjak dahulu kala lagi dah. Berbeza letak bintang kutub yang menunjukkan arah kiblat sesuai dengan perbezaan letak negeri. Jadi negeri lain nampak ke lain lah di bintang kutub ni. Umpama di negeri Mesir arah kiblat dengan meletakkan arah bintang kutub bertepatan dengan belakang daun telinga kiri. Dah. Kalau duduk tu, kalau kita tengok ke bintang tu, dah tengok bintang kepala kita, mata kita, telinga kiri kita arah kiblat. Cara dia Mesir tengok lah. Negeri Iraq bertepatan bintang kutub dengan belakang telinga kanan. Jadi Iraq tengok bintang tu, tangan kanan pula arahnya. Negeri Iraq pula gitulah. Dan di negeri Yaman bertepatan dengan arah hadapan. Atau di negeri Syam bertepatan dengan belakangnya. Gitulah cara tengok bintang lah. Bintang kutub tidak selalu dapat dilihat pada setiap negeri yang terletak di Khatib Istiwa. Tempat kita ni payah nampak dah. Khatib Istiwa kita dah. Dan demikian juga di negeri yang terletak di sebelah selatan Khatib Istiwa. Seperti negeri Banjar dan Jawa, tempat tu payah nampak bintang kutub. Nak tahu kiblat ya. Tahu arah lah. Maka pada negeri-negeri itu tidak dapat bintang kutub dijadikan dalil untuk menentukan arah kiblat kerana tidak dapat dilihat. Kerana itu tidak dapat dipergunakan pedoman. Bintang kutub tak boleh jadi pedoman di tempat tertentu. Hujung pedoman ya betul lah. Hujung pedoman selalu menunjukkan ke arah utara berkebetulan dengan bintang kutub utara.
Bintang kutub dapat dilihat terus dari di negeri yang terletak di sebelah utara Khatulistiwa seperti Mekah, Madinah, Aceh, negeri Melayu yang tinggi. Nah, dan tinggi bintang dapat ditentukan dengan jarak antara negeri itu dengan Khatulistiwa. Dia nampak dia boleh kira lah arah kiblat ni berdasarkan bintang tu juga. Tinggi bintang kutub di kota Mekah dan Khatulistiwa juga 21 darjat. Sedang tinggi bintang kutub di kota Madinah 24 darjat. Ni darjah tu lah. Sudut-sudut penglihatan dan boleh menentukan arah. Kerana jarak antara kota Madinah dan Khatulistiwa adalah 24 darjah. Begitu kata dia. Jika jarak negeri itu dengan Khatulistiwa 90 darjat yang bertepatan di atas kepala, maka negeri itu tidak dapat mengambil dalil dari bintang kutub kalau tidak ada tanda yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan kiblat. Ada tempat-tempat tu tak boleh cek. Dia tak tahu kiblat kalau kita sekadar guna bintang kutub. Dalil bintang kutub lebih kuat dari dalil-dalil lainnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi bintang ni dia tetap lagi tak berubah dah. Jadi bintang lah tanda yang paling kata zahir. Zaman dulu kan, tapi lah ni banyak alat canggih, bukan guna alat canggih. Lagilah kompas ke apa dah. Tapi dulu juga boleh tahu dah. Maka dimasukkan adalah dalil yang lebih lahir yang dapat dicapai dengan indera. Kerana letak bintang kutub tidak berubah, maka petunjuknya lebih kuat kalau dibandingkan dengan petunjuk dari yang lainnya, dan petunjuk bintang kutub dapat dilihat oleh semua orang. Jadi bintang-bintang kutub ni boleh dicapai oleh mata kita dah. Dari kita, dia jadi petunjuk lah. Dia tidak berubah ni. Dia tak maling tengok ada situ lah, tak berubah mana kedudukan bintang kutub. Okey, ataupun dalil kiblat yang tidak jelas, tiada zahir, tidak jelas dah, dan tidak dapat dicapai dengan indera seperti garis bujur dan garis lintang. Garis bujur dan garis lintang. Dan serta letak suatu negeri seperti yang dibicarakan oleh ulama falak yang tentunya bagi orang menguasai ilmu falak lebih kuat dari bintang kutub. Dia boleh kira sudut ni, ilmu falak ni, ilmu sudut apa, dia boleh kira dengan detail lagi, lebih tepat lah kiraan dia. Kerana ukuran itu telah tetap dan lebih dekat kepada kebenaran seperti yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Lagi pula garis lintang dan garis bujur kiblat itu berlaku umum pada setiap negeri dan pada setiap tempat yang berbeza-beza dengan bintang kutub. Syekh Khattab, salah seorang ulama falak, mengatakan bahawa tanda kiblat itu ada 6. Ini kita nak percaya ahli falak dia tu. Dia kata Syekh Khatib. Khatib Ahmad Khatib. Ni. Dia ni tu ilmu juga kan anak murid dia, tapi hak hebatnya bukan sini dah. Jadi ada negara tanda mengikut ahli falak ni, kita bincang sekarang ni dulu. Pertama, jarak jauh negeri itu ada 4 itu atau tempat itu dari Pulau Khalidat yang terletak sebelah barat. Kita tahu berapa tempat ni. Kita baca straight dah. Ni kaedah-kaedah yang kita payah lah nak faham. Yang kedua, jarak jauhnya dari Khatulistiwa menurut ukuran bundar ilmu ukur atau persegi ilmu ukur lah. Jadi boleh tahu jarak dia ada. Koordinat dia lah, geografi dia. Yang ketiga, bintang kutub atau bintang yang lain. Bintang kutub atau bintang lain dah tanda kiblat. Yang keempatnya matahari. Kalau kita ni, tapi matahari ni berubah lah. Tapi matahari ni dia berada berubah sikit kedudukan dia, ada naik, dia naik dia turun tu tidak sama dah. Cuma boleh tahulah lebih kurang daripada tak ada rasa dah tanda kiblat. Yang keenamnya arah angin ni. Arah angin ni memang kita erti lah. Macam mana dia boleh jadi, tapi paling lemdok lah. Sekarang itulah dulu dah. Wallahu a'lam perbincangan kita tentang kiblat dah.
Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.